Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor. Waalaikumsalam Syah. Selamat datang. Alhamdulillah. Selamat datang doktor. Selamat datang Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Bertemu lagi kita malam ini pada malam yang ke-24 Ramadan. Betul 24 Ramadan Pada malam yang ke-24 Ramadan, pada pertemuan kita yang kali 28. Kita bertemu malam ni pada malam 24 Ramadan betul lah. Pada malam 24 Ramadan, pada pertemuan kita yang ke-28. Pada pertemuan ataupun pada kelas kita yang ke-28 bagi kelas pengajian Iqra' kita. Waalaikumsalam Tuan Hams. Selamat datang. Okey, sahabat kita dari Kota Kinabalu. Selamat datang Tuan Ruzi Hadi. Okey. Saya punya bonda, mak saya pun dah masuk join. Alhamdulillah. Terima kasih mak. Okey, Puan Syada, okey, sahabat kita dari Puncak Alam. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita sudah pun berjaya menunaikan ibadat solat sunat tarawih berjemaah bersama ahli keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Okey. Kita dah pun selesai menunaikan ibadat tarawih buat kali yang ke-24 buat kali yang ke-24 pada malam 24 Ramadan. Ibadat puasa pada hari yang ke-23. Esok kita akan menunaikan ibadat puasa untuk hari yang ke-24 Ramadan insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali menyambung perbincangan kita, bacaan kita pada muka surat 21 Iqra' 4. Okey, masih lagi di Iqra' 4. Pada muka surat 21. Saya jangka insya-Allah malam ni saya mungkin tidak mungkin lah, agak-agaknya lah kita tak ambil masa yang panjang. Sebab malam ni mungkin, tapi mungkin juga panjang juga sebab kita ada, hari ni kita akan sama-sama melihat topik yang terakhir. Okey, topik yang terakhir ataupun pelajaran yang terakhir untuk Iqra' 4. Okey, pada muka surat 21 ni, page 21 Iqra' 4 ni adalah merupakan topik ataupun pelajaran terakhir untuk Iqra' 4. Okey, maksudnya mulai muka surat 22 lepas ni hinggalah muka surat yang ke-30 adalah bacaan untuk pengukuhan ataupun latih tubi, untuk kemantapan skill kita di Iqra' 4. Topik terakhir kita ataupun pelajaran terakhir kita untuk Iqra' 4 berakhir pada muka surat 21. So mulai malam esok insya-Allah kita akan sambung bacaan muka surat 22 dan seterusnya lah sampai muka surat yang terakhir. Muka surat yang terakhir Iqra' 4 ni muka surat 30. Kita akan baca dan buat untuk pengukuhan, untuk kemantapan, untuk latih tubi kemahiran kita untuk Iqra' 4. Walaupun kita buat latih tubi ataupun pengukuhan ataupun kemantapan skill kita untuk Iqra' 4, tapi sebenarnya di Iqra' 4 ni pada helaian ataupun pada muka surat 22 sampailah ke muka surat terakhir, muka surat 30, sebenarnya kita akan ulang kaji balik ke semua kemahiran yang telah kita sama-sama bincang, pelajari, bahaskan, baca dan bunyikan mulai Iqra' 1. So daripada Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3, Iqra' 4 kita combine sekali. Kemahiran-kemahiran tu kita compile, gabungkan sekali dan kita akan baca bersama-sama mulai malam esok, mulai muka surat 22 sampai muka surat yang terakhir. Okey, bukan bermaksud kita hanya fokus pada kemahiran Iqra' 4 semata-mata. Kemahiran yang kita dah kuasai, yang kita dah pelajari masa Iqra' 3, 2, 1 pun semua akan di-combine sekali. Macam tu. So, kita tidak akan mengabaikan sama sekali kemahiran-kemahiran yang kita dah pun bincang dan kuasai sebelum ni. Okey. Okey, so insya-Allah
Kita terus menyambung bacaan kita di muka surat 21 21 Iqra 4 insya-Allah. Okey, ini topik ataupun pelajaran yang terakhir untuk Iqra 4. Untuk makluman lah. So mulai muka surat 21 Muka surat 21 Iqra 4. Ini topik ataupun pelajaran yang terakhir untuk Iqra 4. Muka surat sebelah, muka surat 22 sampai yang terakhir adalah untuk latih to be. Untuk pengukuhan, untuk kemantapan skill kita. Kita nak mantapkan skill kita. Okey, so insya-Allah kita akan tengok bersama-sama. Hari ini kita akan belajar ataupun kita akan berkongsi, membincangkan, membaca dan sama-sama kita bunyikan. Ada baki 3 lagi huruf hijaiyah yang kita belum bunyikan ataupun yang belum kita baca sebelum ini, iaitu hamzah sakinah, hamzah mati, berbaris mati, ain berbaris mati, kaf berbaris mati dengan qaf berbaris mati. Qaf berbaris mati ni sebenarnya kita dah pun baca pada muka surat yang lepas, yang lalu, iaitu dalam topik qalqalah, melantunkan bunyi taqa taqa taqa. So qaf ini kita sudah pun membaca dan pun dah membaca dah pun membunyikan huruf qaf berbaris mati. Huruf qaf sakinah ni dalam muka surat berapa itu? Muka surat tengok balik kita dah membaca pada muka surat 16 yang lalu. Okey, itu topik di muka surat 16 yang lalu. Okey, tapi kenapa dia dimasukkan balik di sini? Sebab sini ada 4 huruf sakinah yang kita nak bunyikan. Hari ini kita akan bunyikan baki ataupun balance 4 lagi huruf sakinah yang terakhir yang belum pernah kita baca sebelum ni. Ini belum pernah kita baca, belum pernah kita bunyikan lagi. Hamzah mati, ain mati, kaf mati, qaf mati kita dah pun baca, dah bunyikan di muka surat 16 yang lalu. Tapi kenapa dimasukkan balik di muka surat 21? Sebab huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang biasanya yang berlaku kesilapan di kalangan kita kerana kita membunyikan huruf-huruf ini dalam keadaan ataupun dengan bacaan ataupun dengan bunyi yang hampir sama. Sebab tu dia combine-kan 4 huruf sakinah kat sini. Hamzah mati, ain mati, kaf mati, qaf mati. Okey, dikombinkan dalam satu topik pada muka surat 21 ni kerana ini huruf-huruf yang biasanya berlaku kesalahan ataupun kesilapan bacaan di mana kita membunyikan dia dengan bunyi yang terlalu hampir sama, sedangkan ia bunyi yang berbeza kerana huruf yang berbeza, makhraj yang berbeza, sifat huruf juga berbeza. Okey. Okey, kita tengok bersama-sama Okey, step pertama kita akan bunyikan bunyi hamzah sukun, hamzah sakinah. Okey, hamzah berbaris mati. Okey. Ta baris atas kita bunyikan ta dengan kadar 1 harakat. Okey, ini pun saya dah ulang. Semalam saya ulang lagi Kita bunyikan ta dengan kadar bacaan ataupun dengan timing ataupun dengan tempoh masa 1 harakat. Macam mana bunyi 1 harakat? Ta. Okey, itu kadar 1 harakat. Kalau ta itu dah 2 harakat Ta 2 harakat. 1 harakat ta. Bunyikan ta dulu dengan kadar 1 harakat. Ta. Lepas tu barulah kita bunyikan hamzah mati. Okay, hamzah mati bunyi dia kat mana? Masih ingat lagi kita pernah cerita hamzah sebelum ni kan? Hamzah bunyi dia di hujung leher. Okey, di hujung leher. Bahagian leher yang paling bawah. Okey, kita tunjuk sikit lah, ulang kaji. Masih ingat lagi saya cerita kita punya leher ni ada ibarat leher kita ni ibarat rumah flat. Okey, apartment, rumah pangsa. Ada 3 floor, ground floor. Bahagian bawah sekali kita punya, kalau lelaki kita ada biji halkum. Bahagian tengah leher, first floor. Bahagian pangkal leher iaitu second floor. Ground, first, second floor. Second floor ni atas sekali lah. Bahagian leher yang ujung ni nak masuk ke anak tekak kita tu, kat situ. Itu kawasan leher ujung, tengah, bawah. Hamzah duduk di makhraj mana? Duduk di makhraj yang paling bawah. Saya pernah sebut dulu masa kita Iqra 1 kan. Hamzah adalah huruf yang berada di penghujung benua Asia. Itu kampung rumah saya tu, Pontian. Penghujung benua Asia, kampung saya jugalah. Okey, Hamzah duduk dekat situ lah. Dia duduk dekat Pontian sana, penghujung benua Asia, bawah sekali. Tidak ada lagi huruf yang lebih bawah daripada bawah tu. Turun lagi tu terjun laut lah. Kan? Lepas pada Pontian tu kalau pergi lagi, kita masuk laut dah, dah tak ada tanah dah. Okey? So Hamzah adalah huruf yang berada di bawah sekali, penghujung. Okey? Di makhraj yang paling bawah. Okey. So Hamzah akan keluar di situ. Okey, bila kita bunyikan Hamzah, dia akan keluar bunyi daripada bawah. Waalaikumsalam Cik Yusof, selamat datang. Okey. Alhamdulillah. Okey, so Hamzah akan keluar daripada bunyi bawah ni A, I, U. Kalau baris hidup, baris atas A, bagi bawah I, U. Bukannya A, bukannya I, bukannya U. Okey, perhatikan, bukannya bunyinya keluar daripada depan. A, I, U. Bukan. Kenapa saya kata bukan? Buktinya apa?
Kerana hamzah adalah huruf yang keluar daripada bahagian hujung makhraj. Kat sini keluar bunyi. So bila kat sini keluar bunyi, bahagian hujung leher kita, hujung halkum kita, hujung apa panggil ni? Apa panggil ni? Kerongkong leher leher. Hujung leher kita yang bekerja untuk mengeluarkan bunyi huruf hamzah, makhraj hamzah. A, I, U. Bukannya A, bukannya I, bukan U, tapi A, I, U. So bila hamzah yang kita akan baca sekali lagi berbaris mati, bunyinya juga keluar di makhraj yang sama. Okey? Setiap huruf hijaiyah, sama ada dia berbaris hidup A, I, U ataupun berbaris mati, dia tetap akan keluar daripada makhraj yang sama sehinggalah hari kiamat, kata guru saya. Tak akan berubah. Jangan duk ubah dah makhraj huruf tu. Memang duduk kat situ lah sampai bila-bila. Jangan kita duduk pandai-pandai ubah kan. Makhraj dia kat situ dah. Okey? Ulama dah bahas, dah cerita panjang lebar dah. Ulama dah kaji habis-habisan dah. Berdasarkan kepada bacaan Nabi, makhraj huruf hamzah keluarnya di sini. A, I, U. Okey? Bila mati pun bunyi dia di sini. So tadi kita baca huruf ta bagi atas Ta, hamzah mati. Ta makhraj kat atas kan? Ta. Okey, bunyi boleh faham Bukannya tak tapi ta. Dia keluar di bawah, dalam ni. Ta. Okey? Dan hati-hati, biasanya dua kesalahan yang biasa berlaku pada huruf hamzah. Yang biasanya, nombor satu, kesalahan yang pertama biasanya ada di kalangan orang kita lah, orang Melayu kita, yang membaca huruf hamzah berbaris mati dengan bunyi seakan-akan huruf ain yang berbaris mati. Dia akan bunyikan dengan bunyi ta. Itu bunyi ain. Salah sama sekali lah. Kerana kita dah tukarkan huruf hamzah kepada huruf ain. So kita bunyikan dia dengan bunyi hamzah solid. Okey, ta bunyi kat sini. Ta atas. Ta. Okey, matikan dia kat sini. Ta. Itu yang pertama. Yang kedua kesalahan yang biasa berlaku pada bacaan huruf hamzah sakinah, hamzah yang berbaris mati, ialah membunyikan hamzah dengan bunyi, istilahnya ialah, ni istilah saya lah, bunyi hamzah lemau. Okey, istilah saya, hamzah lemau. Kalau orang kampung saya kata, hamzah masuk angin. Biasa biskut kan. Kita masuk dalam bekas, tak tutup rapat, biskut tu masuk angin kan. Dia jadi macam mana? Kalau orang Terengganu kata, orang Pantai Timur kata, biskut tu jadi liuk. Liuk Saya lama dah tak sebut perkataan tu. Masuk angin lah. Kita makan tu jadi tak rangup dah. Okey. Maksudnya hamzah tu jadi tak solid. Hamzah adalah huruf yang sangat solid. Tak, bukannya dibaca dengan masuk angin. Hamzah lemau. Bunyinya macam ni. Itu hamzah lemau. Hamzah dah masuk angin. Keropok kan, bila dah masuk angin, dah lemau, kita makan tak rangup kan. Macam tu lah. Itu adalah kesalahan pada sifat huruf hamzah. Hamzah keraskan dia. Dia huruf yang kecil, tapi dia sangat solid. Tak, bukannya tak, ataupun bukannya tak, tapi tak. Itu bacaan yang betul. Makhraj yang betul, sifat huruf yang betul. Tak, bukannya tak, ataupun bukannya tak. Tu minu. Okey, kita pergi pada huruf yang kedua. InsyaAllah huruf yang kedua, kita akan bunyikan, baca bersama-sama huruf ain mati. Okey, huruf ain mati. Okey, huruf ain mati pula adalah huruf yang keluar di mana? Di kawasan leher juga. Kalau hamzah ground floor, ain tengah leher. Ni keluar daripada makhraj kita tengah leher, kawasan tengah leher. Tengah leher keluar dua huruf, ha dan juga huruf ain. Okey, so dia keluar dari kawasan tengah leher. Fokuskan bunyi tu keluar daripada kawasan tengah leher kita. Okey, hamzah ground floor, ain keluar, keluar tengah leher. Kha atas hujung. Kha atas Okey, keluar di situ. So bila berbaris hidup, atas, bawah, depan, I, U. Boleh? Huruf huruf I, U. Bukan huruf, bunyi, sorry. Bagi atas bunyi dia I, U. Okey, bagi depan. Bila berbaris mati, sakinah keluar juga bunyi di tempat yang sama. Tadi kita bunyikan dengan bunyi huruf ta dulu. Lepas tu jumpa ain mati. So dia akan bunyi di sini. Ta. Perhatikan bunyi dia. Cuba perhalusi bunyi yang keluar. Keluar daripada kawasan tengah leher. Dan bunyi dia macam mana? Ta. Okey, boleh okey. Kita nak perlu perhalusi huruf ain berbaris mati adalah bunyi yang saya istilahkan sebagai bunyi dia berekor sikit. Ta. Boleh dengar bunyi dia Ta. Kenapa? Kerana huruf ain adalah huruf yang bersifat rakhawah, lepas suara. Bahasa saya istilahkan sebagai bunyi dia berekor sikit. Ta. Kerana sifat rakhawah itu tadi, lepas suara. Tak perlu nak sekat-sekat, nak tahan. Lepas saja. Ta. Okey? Sebab tu dalam surah Fatihah,
Biasa kesalahan sifat huruf yang berlaku pada huruf ain. Pada ayat yang keberapa tu? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Waalaikumsalam Puan Umi. Lambat, tak apa. Tak ada masalah. Kita faham. Dia anak kecil tak apa. Nanti Puan Umi boleh tengok balik rakaman kita. Baru start lagi. Okey. Surah Fatihah tadi Okey, hati-hati. Huruf ain mati dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu. Na'budu. Perhatikan bunyi dia. Na'budu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak di kalangan kita yang membaca dengan bunyi dia dengan bunyi ain tapi bersifat dengan sifat hamzah, keras. Hamzah memang keras. Tak tu mu'min. Tapi ain dia tak keras. Dia bereko sikit. Dia lepas suara. Ta'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Dia macam bereko sikit bunyi dia. Okey? Tapi ada dan ramai di kalangan kita yang membacakan ain tu dengan sifat keras. Sifat jahar dan syiddah. Dia akan bunyikan macam ni. Iyyaka na'budu. 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 Itu makhraj ain sifat hamzah. Kita dah ambil sifat dah. Sebab tu saya sebut semalam kan. Huruf tu kalau dia boleh bercakap, dia akan bagi tahu kita, wahai manusia, bacalah aku dengan sifat ataupun dengan hak-hak aku. Berikan aku hak aku. Apa hak dia? Sifat huruf tu hak bagi setiap huruf. Sifat huruf tu adalah hak setiap huruf yang kita kena berikan hak dia. Okey. So nanti akan sampai masa kita akan terangkan apa maksud ataupun definisi tajwid. Tajwid itu maksudnya kita berikan hak huruf. Kita kembalikan hak-hak huruf itu. Bagi setiap huruf tu ada hak-hak dia. So kita kembalikan hak huruf. Salah satu hak huruf ialah sifat huruf tadilah. Okey, na'budu. Iyyaka na'budu. Bukannya iyyaka na'budu. Na'budu. Okey, kita dah ambil sifat huruf tu. Kita dah langgar sifat huruf tu. Kita dah menyanggahi sifat huruf tu. Okey, kita bunyikan lebih ekor sikit. Na'budu. Na'budu. Okey, boleh Okey, so dalam kes kita 21 ni, ta dengan ta. Okey. Mana muka surat 21 kita ni? Okey. Ta. Okey, malam ni semua nampak full screen okey Saya lupa tanya tadi. Tak ada komen ni, maksudnya semua okey lah kan? Okey. So ta dengan ta. Ta. Boleh Okey, huruf yang berikutnya. Huruf ka, kaf. Kaf. Huruf kaf keluar daripada makhraj ni dekat mana? Huruf kaf adalah huruf lidah al-lisan. Okey, ni lidah, hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Okey, pangkal lidah keluar dua huruf. Huruf qaf, pangkal lidah yang paling dalam. Huruf kaf dia pangkal lidah juga tapi dia atas sikit. Atas sikit, keluar sikit. Jelas. Okey, terima kasih Tuan Hams. Okey, terima kasih doktor. Okey, alhamdulillah okey malam ni. Okey. Tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey. So, kawasan pangkal leher keluarnya dua huruf. Huruf qaf, huruf qa yang kita akan baca sekejap lagi lepas ni. Huruf yang terakhir yang kita akan baca malam ni. Huruf qaf keluar kat kawasan pangkal leher yang paling dalam. Ka dia keluar pangkal leher juga tapi dia atas sikit. Okey, ka atas, qa dalam. Cuba rasa. Kita sebut sama-sama. Qa, qi, ku. Kita akan rasa lidah kita, leher kita paling dalam ni akan rasa ada tekanan sikit. Qa, qi, ku. Bila ka dia ke atas sikit. Ka, ki, ku. Boleh Ka, ki, ku. Ka, ki, ku ada sedikit hembusan nafas yang keluar. Sifatnya sama, exactly, 100% sama macam sifat bagi huruf ta. Ada tekanan pada makhraj, tapi keluar angin sikit. Macam yang kita bincang pasal huruf ta bawah ni. Kaf pun sama. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Ada keluar angin sikit. Boleh letak untuk tester. Letak tapak tangan, kita kat depan. Ka, ki, ku. Boleh rasa sedikit hembusan nafas yang keluar. Boleh Okey. So, bila huruf kaf berbaris mati ataupun berbaris sukun, huruf kaf sakinah, okey, makhraj juga di tempat yang sama. Makhraj ni tidak akan berubah. Okey, makhraj tak akan berubah. So, kita akan bunyi dia dengan ta, bunyikan di makhraj yang sama. Tak. Bunyinya perhatikan. Tak. Tak. Saya buat step yang sama. Tak. Pangkal lidah, tekan sikit pada makhraj. Tekan sikit. Sebab dia ada sikit tekanan pada makhraj. Sama juga macam kes bacaan bagi huruf ta. Sifat dia. Tak. Baru keluar angin sikit. Tak. Macam kita baca ta semalam At. At. Malakat. Itu saya buat slow motion tapi jangan baca sampai stop macam tu. Itu dah jadi bacaan saktah pula nanti. Malakat. Malakat. Okey, ada tekanan pada makhraj.
tekan, lepas baru keluarkan hembusan nafas sikit. Sama juga kes macam huruf kaf. Tak, tak. Keluar sedikit hembusan nafas. Okey? Ada dua kesalahan bagi huruf kaf. Kesalahan yang pertama, ada yang membacanya dengan tak, tak. Tak ada hembusan nafas, salah dari segi sifat hurufnya. TAK, tak, tak. Okey? Kesalahan pertama. Kesalahan dari segi sifat huruf. Sebab apa salah? Tiada hembusan nafas. Yang kedua, ada juga kes yang mengkolkolahkan tak, kaf. Tak, 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 tak. Okey, akromu. Sak rotun. Itu dah jadi kolkolah dah. Tak boleh sama sekali menambah sifat huruf yang baru. Huruf tu tak ada kolkolah, kita pergi tambah pula sifat huruf kolkolah pada huruf kaf. Sedangkan dia bukan huruf kolkolah. Okey? So hati-hati. Bunyikan dia dengan sifat huruf yang betul, makhraj yang betul. Tak, tak, tak. Okey, boleh Okey, kita pergi pada huruf yang terakhir yang telah pun kita baca pada muka surat 16 yang lalu, iaitu huruf qaf. Yang kita dah baca panjang lebar dulu kan, huruf qalqalah kan. Okey. So ada bunyi lantunan bila qaf itu berbaris mati. Hanya apabila dia berbaris mati saja, berbaris sakinah saja. Okey, kita akan bunyi juga dengan bunyi taqo taqo. Taqo. Okey, boleh Okey, setakat ni okey. Boleh bagi feedback pada saya. Boleh proceed. Jelas? Kita ulang sekali ni Ta dengan hamzah mati, tak. Tak, bukannya tak, bukannya tak. Okey, dikeraskan huruf hamzah mati. Tak. Okey, ain. Ain ni saya selalu beritahu dia bunyi macam spring sikit. Dia macam spring. Dia ada bunyi bereko sikit. Tak. Tak, bukannya bunyi tak. Tak, tapi tak. Tak. Ada bunyi eko sikit Ini ada hembusan nafas sikit saja yang keluar. Tekan pada makhraj, keluarkan bunyi hembusan nafas dengan kadar yang sikit sangat. Bukannya dibaca macam ni Tak. Tak. Itu hembusan nafas terlalu banyak. Kita dah lepas habis dah. Suara lepas, nafas pun lepas. Suara tahan. Kita tekan pada makhraj, lepas tu keluarkan sikit sangat hembusan nafas. Tak. 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 Okey? Yang terakhir, huruf qalqalah. Taqo. Taqo. Okey? Setakat ni okey? Tuan-tuan dan puan-puan boleh komen. Boleh kita proceed. Faham Okay, terima kasih Puan Syada, terima kasih Tuan Ham. Yang lain semua okey Okey, alhamdulillah. Okey, jelas Okey, terima kasih Tuan Amran, terima kasih Syah. Okey, kita proceed. Bacaan di bawah. Okey, seterusnya. Kita sama-sama follow baca Okey, untuk muka surat 1 ni ringkas sikit sebab kita cuma membunyikan dalam bentuk perkataan demi perkataan. Semalam kita bunyi dalam bentuk, kita baca semalam dalam page-page sebelum ni kita bunyikan dalam bentuk satu-satu potongan beberapa, gabungan beberapa perkataan kan. Ini satu-satu perkataan lah. Okey. Okey, kita bunyikan perkataan yang pertama dengan hamzah mati. Faham? Okey, terima kasih Tuan Iqbal. Tuan Iqbal. Okey. Ni kita punya internet marketer ni. Okey, terima kasih. Faham Okey, kita teruskan. Okey, kita bunyikan hamzah mati. Perkataan yang pertama. Ta'kulu. Perhatikan fokus pada bunyi huruf yang berbaris mati. Dalam kes ni huruf hamzah mati Okey, jelas. Terima kasih Cik Muhammad Syahrizan. Okey, terima kasih. Saya rasa baru first time saya nampak Cik Syahrizan malam ni Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, kita sambung. Fokus kepada bunyi bagaimana saya membunyikan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris mati Okey, dalam kes ni hamzah ta'kulu. Jangan bunyikan dengan bunyi ta, tu bunyi ain ataupun bunyi ta. Okey, tu bunyi hamzah lemau. Hamzah yang sifatnya salah, sifat hurufnya salah. Hamzah keraskan bunyi dia. Ta'kulu. Okey, boleh? Ta'kulu. Okey, kita sambung berikutnya. Okey. Bunyi macam bereko sikit, spring sikit. Jangan keraskan dia macam hamzah. Hamzah memang keras. Hamzah ni memang keras. Dia kata guru saya kata dulu hamzah ni tak padan dengan kecil. Dah lah kecil tapi keras macam apa? Macam batu kerasnya. Ta'kulu. Ain dia tak sekeras hamzah. Dia tidak bersifat macam sifat hamzah keras. Jangan baca dengan kita dah keraskan dia dengan sifat hamzah. Okey, dia tak sekeras hamzah. Okey. Okey, berikutnya. Kaf mati ada hembusan nafas sikit. Suara tahan. Masuk suara tahan tu apa? Pangkal lidah kita tekan sikit pada pangkal makhraj. Pangkal lidah kita ada tekanan sikit ke atas. Okey. Ada tekanan sikit. Kita tekan sikit pangkal lidah kita tu. Betul. Okey, selamat datang. So selamat datang Cik Syarizan baru first time kan. Selamat datang saya ucapkan. Okey. Kita dah bersiaran ni malam yang ke-28 dah. So
Cik Syazan boleh tengok balik lah rakaman kita yang sebelum-sebelum ni. Saya syorkan, kalau boleh, ada kelapangan masa tengok daripada kelas kita yang pertama. InsyaAllah banyak benda yang kita dah bincangkan. Mudah-mudahan dapat membantu kan bacaan Al-Quran kita insyaAllah. Okey, kita sambung. Kaf mati akromu. Akromu. Jangan baca dengan akromu. Akromu. Salah. Akromu ataupun akromu. Akromu. Itu bacaan ataupun kesilapan dari segi sifat huruf. Okey. Akromu ataupun akromu. Kedua-duanya bacaan itu mengandungi kesalahan dari segi sifat huruf. Okey. Makhrajnya betul. Sifat hurufnya yang salah. Okey. Kita perhatikan bunyi sekali lagi. Akromu. Akromu. Okey. Ada embusan nafas yang keluar tu dengan kadar yang sikit saja. Seterusnya huruf qalqalah. Aqwamun. Aqwamun. Okey. Seterusnya hamzah mati. Fatun. Jaga ro jangan ra. Dia baca dengan ra. Fatun. Hati-hati. Hamzah mati, hamzah sukun. Fatun. Bunyi perhatikan bunyi tun. Saya bunyikan tun macam mana? Tun. Bukannya tun. Bukan bunyi tun ataupun bunyi tun. Tun tun. Bukan tun tapi tun. Fatun. Tun. Bunyi perkataan ada bunyi tun. Tun. Boleh fatun. Bukannya fatun ataupun fatun. Fatun. Okey, fatun. Sebab apa tun? Bunyikan tu dulu dengan kadar satu harakat, baru masukkan bunyi nun mati. Tun. Lepas tu bunyi nun mati dia ada bunyi sikit. Fatun. Okey, buat sahabat-sahabat yang baru kali pertama hadir okey, kita dah bincang detail pun sebelum ni. Ni ulang kaji balik. Okey, nanti boleh tengok balik rakaman kita sebelum ni insya-Allah Cik Syarizan Okey, fatun. Okey, sambung. Okey, betul saya baca fatun. Okey, seterusnya ain mati nati ti dua harakat nati. Seterusnya sakrotun. Okey, seterusnya qaf qalqalah taqharu. Okey, boleh sama-sama follow kat rumah Okey, boleh sama-sama kita follow masing-masing kat rumah, kita cuba. Seterusnya. Okey, akhtana. Okey, sini ada dua huruf sakinah. Kha mati. Ingat kita dah bincang panjang lebar semalam kha Jangan sekali-kali kita baca dengan kesalahan yang pertama. Apa dia kesalahan pertama? Menqalqalahkan bunyi kha. Salah. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, mengeraskan bunyi kha. Akhtana. Bukan akhta tapi dia pun berekor juga sebab dia huruf lepas suara. Jangan ditekan-tekan makhraj, jangan ditahan-tahan suara. Macam berekor sikit bunyi dia. Bukannya kita baca dengan akhtana tapi boleh Yang ketiga, membaca kha sakinah, kha mati dengan bunyi kha. Bukan bunyi Hati-hati Kadang-kadang tak perasan kita bunyikan dengan bunyi tapi bukannya Bunyi yang tepat ialah perhatikan bunyi dia. Bukan Kalau kita baca maksudnya kita bunyikan dia kha bagi atas, bunyi dengan bunyi kha. Bunyi yang tepat adalah Okey, tu tiga kesalahan pada bacaan kha berbaris mati. Okey, hati-hati. Hindari tiga kesalahan tu. Yang pertama, kesalahan mengkolkolahkan kesalahan yang kedua, mengeraskan mengeraskan, lembutkan dia, beri ekokan dia, lepas suara berekorkan bacaan dia, ekorkan bacaan dia. Yang ketiga, jangan baca dengan kha, tapi Boleh Okey, hamzah mati hamzah mati na. Okey, hamzah ni memang keras solid. Okey, na. Perhatikan kha mati dengan ta mati. Na. Okey, tak perlu moncong. Kadang setengah orang dia memoncongkan mulut, memoncongkan bibir, tak perlu. Kerana kha keluar daripada kawasan pangkal leher. Fokus kat kawasan leher, bukan fokus pada bibir kita. Okey, fokus keluarkan bunyi dia daripada kawasan makhraj pangkal leher. Bukan kita fokus pada memuncungkan bibir ataupun memuncungkan mulut. Thank you Ustaz, baru jumpa. Terima kasih Cik Zahir. Baru jumpa apa tu? Baru jumpa page ke baru jumpa apa? Okey, selamat datang. Saya rasa Cik Zahir ni pun first time Saya tak nampak lagi sebelum ni. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih atas kesudian mengunjung ke page kita majlis ilmu kita. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita sambung Perhatikan bunyi baris mati Okey, seterusnya
Ba dengan ain. Ba'dihi. Okey, bukannya ba'dihi. Hati-hati. Bukannya ba'dihi. Kalau kita baca ba'dihi, itu yang dalam surah Fatihah dia akan jadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu maksudnya kita sudah meninggalkan sifat bagi huruf ain. Kita dah ambil sifat dia. Ambil sifat dia, tak pulangkan balik sifat dia. Marahlah ain tu, kita ambil hak dia. Itu hak huruf. Sifat huruf merupakan hak huruf yang perlu dikembalikan. Kita kena kembalikan. Pulangkan hak dia. Berikan huruf itu hak dia. Barulah bacaan kita dipanggil membaca Al-Quran dengan bertajwid. Bila kita berikan setiap huruf tu hak-hak dia. Okey? Ba'dihi. Bukannya ba'dihi. Okey? Ba'dihi. Boleh? Ini kena praktis lah. Kalau kita tak biasa, kita kena praktis. Bunyi macam pelik kan? Pelik sebab kita dah biasa baca yang salah. Ada orang kata peliknya. Tak nak dengar pun macam tu. Memang macam tu ke baca dia? Saya kata kita rasa pelik lah sebab kita baru first time dengar bacaan yang betul. Kita duk biasa baca bacaan yang salah. Bila kita nak cuba baca bacaan yang betul, kita rasa pelik. Sebab di luar kebiasaan kita. Sebab kebiasaan kita ialah bacaan yang salah. Dari segi sifat hurufnya lah. Okey, dalam kes yang saya bacakan tadi, itu kesalahan dari segi sifat huruf. Bukan makhraj. Makhraj betul, tapi sifat hurufnya markah. Kalau dalam exam, cuma betul 50 markah je lah. Kalau betul makhraj. Makhraj betul, sifat huruf betul, baru dapat full mark 100%. Okey? Okey. So, macam yang saya selalu sebut ulang-ulang, kita nak biasakan. Sebab itulah saya mula balik dengan Iqra' 1, page yang pertama. Sebab kita nak betulkan kebiasaan yang salah. Kemudian, bila dah betulkan kebiasaan yang salah, kita nak biasakan pula bacaan dengan kaedah bacaan yang betul dan tepat. Okey? Kita sambung. Ba'dihi. Seterusnya. Lazikra. Jaga makhraj zi, bukan zi. Ramai baca lazi. Itu huruf zai. Lazikra. Dah kesalahan makhraj huruf. Dah tukar huruf za kepada huruf zai. Okey, hati-hati. Zi, huruf ujung lidah. Ujung lidah, gigi kacip ataupun gigi kapak sentuh atas hujung lidah. Saya ada tunjuk panjang lebar dalam kelas sebelum ni. Okey. So, hati-hati. Kemudian angin pula. Huruf kaf dia akan ada keluar hembusan nafas, hembusan angin sikit. Lazik. Okey, perhatikan bunyi dia. Lazikra. Boleh. Seterusnya. Qalqalah. Ruziqna. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan jumpa. Ni saya rasa first time kita jumpa kan. Semalam ada. Okey. Alif macam ada kepala topi. Saya panggil alif topi ni senang. Okey. Dari segi ilmu tajwid ataupun istilah tajwid, alif ini yang ada macam topi ni, macam kepala sok ni, sebagai alif topi ni adalah ataupun dinamakan sebagai hamzah wasal. Okey. Dalam Al-Quran kita ada dua bentuk hamzah. Yang pertama hamzah qata' ataupun hamzah qat'i. Yang keduanya yang inilah hamzah wasal. Okey. Nanti bila masuk topik tajwid saya akan terang dengan sedetail-detail semampu yang boleh insya-Allah apa perbezaan hamzah qat'i dengan hamzah wasal. Okey, hari ni kita ringkas saja. Kebetulan kita dah jumpa hamzah wasal. Sebenarnya ini topik untuk Iqra' 5. Tapi sebab dia dah terkeluar dah kat sini, dalam Iqra' 4 ni ada beberapa kalimah bermula dengan hamzah wasal. Ini muka surat 21 ada, saya rasa ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kalimah. Oleh kerana dia dah terlepas, dah terkeluar kat Iqra' 4 ni, so saya terang sikit dalam keadaan yang serba ringkas. Okey. Hukum bacaan hamzah wasal. Okey, secara ringkas Ringkas dah pantas. Cuma kalau ada persoalan, saya minta terus ajukan soalan di ruangan komen supaya saya boleh respon. Saya boleh cuba jelas dan jawab semampu yang boleh insya-Allah. Kalau ada persoalan lah. Okey. Okey, kaedah yang pertama, hukum bacaan hamzah wasal. Kaedah yang pertama ialah bukan kaedah yang pertama, prinsip asas bacaan hamzah wasal. Alif topi ni saya panggil alif topi dah mudah. Tapi istilah yang sebenar adalah hamzah wasal. Alif topi ni kaedah dia ialah prinsip asasi yang ialah apabila dia berada di tengah-tengah ayat ataupun di tengah-tengah bacaan ataupun di tengah-tengah kalimah, maka kita abaikan bacaan hamzah wasal tersebut, alif topi tersebut. Okey, contoh pada muka surat sebelah yang kita dah baca sama-sama semalam, muka surat 20, kita dah jumpa dah hamzah wasal sebenarnya kat sini. Okey. Nampak ada alif topi kat sini, ini hamzah wasal, wa dengan kha. Kita skip terus hamzah wasal ni. Wahfid. Kita baca semalam wahfid janahaka. Wahfid janahaka. Kita tidak membunyikan langsung hamzah wasal. Kerana hamzah wasal ataupun alif topi ni sekiranya ia berada di tengah-tengah ayat, okey, ataupun di tengah-tengah kalimah macam ni, di tengah-tengah bacaan, dia tidak ada fungsi langsung pada bacaan. Ia wujud pada tulisan tapi tidak memberi